Okay, so let's look at question number 3. So, question number 3 ni dia cakap pasal ellipse di mana dia suruh cari equation of ellipse yang passing through point negative 1, 6 dan juga dia ada foci negative 5, 2, 3, 2. Kemudian lepas kita dah cari equation of ellipse tu, dia suruh cari major vertex, length of major dan juga minor. Okay, so kita tahu equation of ellipse, awak mulakan dengan ini dulu. Equation of ellipse, standard form dia adalah x minus h squared over a squared tambah y minus k squared over b squared. Okay, equals to 1. So, ini adalah standard form. Kalau tak hafal pun diberi dalam exam. Jadi, tengok. Okay, kemudian saya tahu dia ada foci negative 5, 2, 3, 2. Okay, dekat sini kan kita tahu ellipse dia ada dua tau. Satu dia duduk laying down macam ni, satu lagi vertical macam ni. Okay, so macam mana salah satu yang awak nak pilih shape dia, awak tengok pada yang dibagi maklumat. So kalau kat sini foci dia, kalau awak tengok dekat sini koordinat yang berubah adalah x. Negative 5, 2, 3, 2. So 2 tu stay. So means that y axis yang stay. Jadi bila y axis yang stay, means kita tahu dia adalah horizontal. Dia bukan vertical. Okay. Sebab tu saya suka awak untuk hafal dia punya graph. Okay. Jadi kalau saya tengok dekat sini. So ini adalah center. Kemudian sebelah dia adalah foci. Kemudian sebelah ni adalah foci. Kemudian sini vertex. Sini vertex. Okay. Dan kalau awak tengok dekat sini. Foci tu koordinat dia negative 5, 2. Sini pula koordinat dia 3, 2. Jadi apa yang awak boleh buat dekat sini. Awak nampak. Awak boleh cari length of C. Sebab foci tu dipengaruhi oleh nilai C. Jadi jarak foci pergi ke center adalah C. Center pergi ke foci kedua ni pun adalah C. Dan mereka foci satu dengan foci kedua ni jarak mereka adalah sama. Jadi kalau saya buat macam ni. Sini kosong kan. So sini adalah negative 5. So sini adalah 3. Jadi jarak dia daripada sini kosong, negative 5 hingga kosong ni jarak dia 5. Kosong hingga ketiga jarak dia 3. So 5 tambah 3 dapat 8. So means that C adalah nilai dia 4. C sama dengan 4. Okay, kenapa? Awak tengoklah sini. Jarak dia mesti sama. Foci yang pertama dengan foci yang kedua, dia mesti sama jarak dia. Okay, dan dipengaruhi oleh nilai C. Okay, so C tu pula dia mesti dengan center. So maksud kalau jarak dia adalah 4, so maksudnya daripada center pergi ke foci kedua jarak dia 4, dari center pergi ke foci pertama jarak dia pun 4. So saya boleh dapat koordinat saya terus untuk saya punya center di mana negative 1 lah. Okay, sebab nak jarak dia 4 kan. So negative 1 dengan negative 5 jarak dia adalah 4. So negative 1 dengan 3 pun jarak dia adalah 4. So saya tahu center saya kedudukan dia adalah negative 1 untuk nilai X. Okay. So koordinat untuk X point tu negative 1. So means that sebab saya tahu yang tak berubahnya dekat sini kan nombor 2 ni. Nilai K dia. K dia tak berubah. Jadi saya tahu center saya adalah negative 1, 2. Okay. Saya fokuskan dekat X. Saya tak fokuskan dekat ni. Dekat Y. Sebab kita tahu Y tu tak berubah. So yang berubahnya adalah X. Jadi awak nampaklah dekat sini saya tahu center saya ada negative 1, 2. Okay. Kemudian bila saya dah tahu center, saya dah tahu dia passing through points dan saya dah tahu dia punya foci tu berapa. Kita pun tahulah, boleh terus masuk direct dapat jawapan. Okay. So saya substitutekan. So kalau X sama dengan negative 1, H saya adalah 1, negative 1. So negative 1 plus 1 squared over A squared tambah. Okay, Y minus 2. Y saya nilai dia 6. Sorry. So, 6 tolak 2. Okay, 6 tolak 2 squared over B squared sama dengan 1. Okay, so sini kosong lah. So, dia jadi 6 tolak 2, 4 over B squared sama dengan 1. Okay, so means that 4 sama dengan B squared. So, B sama dengan 2. Okay, kita tahu juga nak cari A, kita akan guna C ni. Sebab kita tahu jarak C tu adalah 4. Jadi saya tahu saya guna C squared sama dengan A squared tolak B squared. Kenapa A squared tolak B squared? Sebab kita tahu graf dia adalah laying down ni. Okay, jadi bila dia laying down macam ni, maksudnya A lagi besar daripada B. Jadi A squared tolak B squared. So 4 squared sama dengan A squared minus 2 squared. Okay, so 16 tambah 4. B squared sama dengan 4 squared. Sorry, kat sini 4 squared. Okay, so sini adalah 4 squared. So B sama dengan 4 lah sebenarnya. Okay, tersilap kat sini. So ni 4.
Okay, so A squared tolak 4 squared. So means that A squared sama dengan 4, 16 tambah 16 dapat 32. Okay, jadi kita tahu A squared sama dengan 32. So A adalah square root 32. Okay, so kita dah dapat nilai A, B dan C. A dengan B. Dan HK pun kita dah tahu. Jadi kita tahulah equation of circle saya adalah X tambah 1, X tambah 1 squared over A squared 32 plus Y minus 2 squared over B squared 4 squared 4 squared berapa 16. So sama juga dengan 1. So ini adalah equation of ellipse saya. Okey. Kemudian dia nak cari major vertex. So vertex dia dipengaruhi, kalau awak tengok dekat sini kan, stay lah, K tu stay, tapi dia dipengaruhi oleh nilai A. Daripada center pergi ke vertex dia dipengaruhi oleh nilai A. So nilai A adalah square root 32. Jadi vertex, major vertex saya adalah H plus minus AK. So vertex yang pertama, H saya nilai dia negatif 1. So negatif 1 tambah square root 32, 2. So vertex yang kedua, negatif 1 tolak square root 32, 2. Okay, so settle. Kemudian length of major. Length of major, okay, kalau awak tengok dekat sini, daripada vertex pertama dengan vertex yang kedua, itu adalah major axis. Okay, so itu adalah major. Jadi dia nak cari panjang major ini. Bukan panjang meja, table tu bukan. Major, panjang major itu, okay. So, daripada vertex pertama dengan vertex kedua, berapakah nilai dia? So, kita tahu vertex pertama pergi dekat center, dia dipengaruhi oleh nilai A. Daripada center pergi ke vertex kedua pun nilai A. Jadi, saya tahu nak cari total length vertex pertama dengan vertex kedua ni. Contoh ni vertex pertama, vertex kedua. So, ni nak cari nilai dia ni, saya kena tahu dia adalah 2A lah. So, A tambah A dapat 2A. Jadi 2 square root 32. So saya tulis kat bawah ni. Length of major adalah 2A, which is 2 times square root 32. Okay, so panjang dia adalah 2 square root 32. Okay, kemudian length of minor. So kalau nak tengok length of minor, kita tengok dekat sini. So, daripada vertex ketiga dengan vertex keempat ni. So, panjang center pergi ke vertex 3, dia dipengaruhi nilai B. Center pergi ke V4, nilai B juga. So, maksudnya saya ada 2 B. Okay. Okay, so length of minor. Okay, kejap. 2B. So, dia akan jadi 2 darab 4, which is 8. Okay, so for B, dia suruh sketch graph kan? Okay, jadi kita tahu secara generalnya graph kita macam ni kan? So, apa yang kita buat bila kita nak buat yang betul-betul lah sketching graph dia tu. Dan, awak kena tahu dulu saya punya minor vertex, so foci. Okay, jadi kita tulis dulu. So, center dia kita tahu nilai dia adalah negative 1, 2. Kemudian vertex, vertices. Okay, yang major adalah negative 1 plus square root 32, 2. Kemudian, ni V1 lah saya denotekan dia. Plus minus sekejap. So, V1 sama dengan negative 1 plus square root 32, 2. Okay, kemudian V2 negative 1 minus square root 32, 2. Okay, kemudian saya nak cari minor vertex. Dia dipengaruhi oleh negative 1 stay. So, dia jadi 2 plus minus B. B kita adalah 4 kan. Okay, so V3 dia adalah negative 1, 6. V4 dia adalah negative 1, negative 2. Okay, dan kita ada foci. So, foci negative 5, 2 dengan negative dengan 3, 2. Okay, jadi bila kita nak buat graf tu, kita lukis dia dulu. So, lukis dia punya ellipse dulu, nanti baru lukis dia punya XY plane. So, now saya tengok sini ellipse saya. Center dia tengah-tengah. Okay, this one adalah center. Kemudian foci, sini foci pertama, sini foci kedua.
Okey, kemudian sini vertex pertama, sini vertex yang kedua. Kemudian sini adalah vertex yang ketiga, vertex keempat, sini vertex yang ketiga. Okay, then macam mana awak nak buat dia punya plane dia tu, awak cuba tengok sini 2. So V4 negatif 2 juga. Jadi sinilah kawasan saya yang untuk X axis, which is this one is X. Kemudian untuk Y, negatif, center dia negatif 1, 2 kan. So sini lah. Okay. Alright. Okay, so kita nak tanda dia. Okay. So the first one, bila awak dapat cari center. So ini satu markah. Kemudian awak nak masukkan ini, points negatif 16 ni. Masukkan ke dalam ni, satu markah. Jalan kerja lah Then awak dapat ini juga, jalan kerja yang A squared tolak B squared ni pun satu markah. Okay, dan awak try to attempt to solve dia. So, awak dapat satu markah. Then awak dapat jawapan A dan B. A dengan B lah salah satu betul. Okay, dua-dua betul. Okay, B 4 dengan A sama dengan square 32. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sekejap. Sorry, salah satu. A betul, satu markah. B betul, 4. So, 6. Dan dapat equation ni 7. Okay, kemudian dapat center. Center pula dah. Okay, 3, 4, 6, 7. Okay, 7. Kemudian vertex betul, satu markah. Length of measure betul, satu markah. Minor betul, satu markah. So, total kat sini 10 lah. Betul tak? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, then saya lukis graf 3 markah. Okay, so lukisan graf dia, kriteria yang pertama, mestilah shape yang betul. Laying down macam tu. Kedua, labelkan dia. Dan ketiga, semua betul. Okay.